Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Video kita pada kali ini terpaksalah juga menyentuh tentang isu perkataan kafir yang dilarang atau diharamkan oleh Fadlan Sidik itu. Tetapi bukan bab itu yang saya sentuh sangat. Sebaliknya nak beritahu betapa kerajaan kita ini sebenarnya memang pegang TikTok. Memang mereka telah mengawal TikTok ini sebenarnya. Cuma mereka tak nak mengaku. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan sekalian. Selain daripada YouTube ini, saya juga telah memuat naik beberapa video jugalah ulasan-ulasan saya berkenaan isu yang memang tengah hangat pada ketika ini, iaitu isu Fadlan Sidik dilaporkan telah mengharamkan sebutan perkataan kafir di dalam rumah beliau. Saya tak nak ulaslah berkenaan dengan naratif-naratif yang cuba dibawa oleh anak-anak papa dan sebagainya, sebab memang benda tu clear cut salah, benda tu tak betul, walaupun apa jua niat beliau, tapi benda itu tak tepat. Jadi just betulkan saja ayat tersebut, mengakui bahawa dia tersalah pilih perkataan, that's it. Kita pun tak ada masalah, boleh move on tak masalah. Tapi tak apalah, anak papa ni kan biasalah. Mereka ini kadang-kadang terdesak nak mempertahankan sesuatu yang kadang-kadang tak boleh dipertahankan pun. Tapi nak macam mana? Dah itu nature mereka kan? Menyebut tentang video-video saya yang saya post dekat TikTok. Saya post 3 video tau. Video pertama ialah keratan daripada video saya semalam itu, iaitu part saya baca kuliah Ahlul Kafirun ditukarkan dengan kuliah Ahlul Non-Muslimun tu kan. Sebagai satu orang kata apa, sindiran jugalah sebenarnya bagi pihak-pihak yang mengharamkan perkataan kafir dalam rumah tu. Itu yang kita tanya. Adakah orang kata apa, beliau tak baca Quran kat rumah ke apa-apa kan? Sekadar satu sindiran dan lucon lah kita panggil sebenarnya. Kemudian satu lagi video ialah video panjang daripada itu. Dan yang terakhirnya video siang tadi, di mana saya telah menjelaskan tentang isu sebenar yang menjadi pertikaian ramai berkenaan dengan perkara ini. Tetapi yang kelakarnya tuan-tuan sekalian, 2 video saya yang saya post semalam itu, iaitu video kuliah itu dan juga video panjangnya, telah pun dihilangkan oleh TikTok macam itu saja. Hilang dicampak ke lot dalam, tak tahu pergi mana. Tidak ada apa-apa amaran, langsung tak ada benda, nothing. Dan kemudiannya, video yang saya postkan dekat TikTok iaitu video siang tadi, berkenaan dengan penjelasan apakah isu sebenar yang menjadi pertikaian orang ramai berkenaan dengan perkara ini. Tengok-tengok video tersebut telah dikenakan tindakan oleh TikTok. Telah diturunkan atas alasan kira macam attacking and slur. Macam tu lebih kurang. Ada hate speech macam tu lah. Padahal video tersebut menjelaskan dengan teliti apakah isu sebenarnya. Bukannya kita menyerang peribadi Fadlina ke, bukannya kita hentam dia ke, tidak. Tetapi kita menjelaskan situasi. Apa sebenarnya merupakan pertikaian dalam hal ini. Tetapi walaupun begitu, TikTok nampaknya memilih untuk memadamkan video tersebut dan juga telah menyekat aksesnya. Dan TikTok pun telah pun memberikan amaran sekali lagi kepada akaun TikTok saya terbaru ini, which is tak heran sebenarnya. Sebab akaun TikTok saya selama ini pun dah beberapa kali dah kena sekat, kena hantar ke dalam dan sebagainya. Cumanya, yelah, kali ini tak menghairankan lah. Dia bukan masalah pun, dah biasa dah masalahnya kan. Cuma itulah, satu kekesalan kita lah tuan-tuan sekalian. Kita dapat lihat TikTok ini sepatutnya menjadi medan untuk kita menyampaikan maklumat. Sepatutnya kita ini menjadikan TikTok sebagai satu medan untuk penyampaian ilmu, penyampaian maklumat serta penjelasan isu tanpa sebarang tekanan daripada mana pihak. Tetapi jelasan nyata nampaknya kerajaan kita ini memang tidak mahu rakyat ini bijak. Kerajaan hanya mahu rakyat ini tidak bersuara. Apa-apa benda pun tak payah bersuara. Kerana itulah mereka kontrol TikTok. Tetapi bila Syed Saddiq sebagai contohnya mengajukan perkara tersebut dekat Parlimen, Teo Nii Ching bukan main lagi. Dia kata mana ada. Tapi ini jelas dan nyata tuan-tuan sekalian. Benda-benda yang tak mampu dijawab oleh kerajaan sebenarnya. Dan pihak TikTok pun senyap sampai ke hari ini. Tidak memberikan apa-apa komen dan sebagainya. Which is benda ini sangat-sangat malang lah. Bagi semua negara yang konon-kononnya diterajui oleh mereka yang memperjuangkan kebebasan bersuara. Tetapi akhirnya macam ni jadinya kan. Tapi tak apalah. Kita pun faham. Mereka ni tahu mereka ini terdiri daripada satu gabungan yang sangat-sangat lemah. Bila-bila masa sahaja mereka ini akan runtuh. Bila-bila masa sahaja mereka ini akan berkecai. Dan bila-bila masa sahaja kerajaan ini akan ranap dengan sendirinya. Dan kita pun yakin sangat-sangat. Kerajaan ini tidak akan bertahan beyond PRU ke-16. Jadi sementara waktu ini, dengan masa yang masih bersisa, dengan baki-baki masing-masing ada ini, mereka nak buat apa pun suka hati mereka lah. Nak buat apa pun suka hati kau lah. Nak macam mana kan? Sebab kita tahu, mereka ini seolah-olahnya bertahan dengan talian hayat yang sementara. Lagipun, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka kan? Selagi mereka berkuasa, suka hati kau lah. Seperti Sani Hamzah kata macam ni.
Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.